Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini, kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-46. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-66 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. Bapa mereka berkata, aku tidak sekali-kali akan melepaskan dia, Bunyamin, pergi bersama-sama kamu sehingga kamu memberi kepadaku satu perjanjian yang teguh, bersumpah dengan nama Allah, bahawa kamu akan membawanya kembali kepadaku dengan selamat. Kecuali jika kamu semua dikepung dan dikalahkan oleh musuh. Maka ketika mereka memberikan perjanjian yang teguh, bersumpah kepadanya, berkatalah ia, Allah jualah yang menjadi saksi dan pengawas atas apa yang kita semua katakan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan mausiqa berasal daripada perkataan wasaqa yang bermaksud mengikat. Perkataan mausik merupakan pengikat yang dapat dipercayai. Sumpah adalah sesuatu yang mengikat manusia. Memandangkan apabila seseorang itu bersumpah, dia menggunakan nama Allah. Ketika bersumpah juga dapat difahami bahawa terdapat ungkapan yang menyatakan bahawa kalau aku berbohong atau tidak menepati janji aku, maka aku bersedia untuk dikutuk Allah dan dijatuhkan seksaannya. Ucapan ini mengikat manusia dan dapat dipercayai sebagai jaminan kebenaran penuturnya. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahawa perkataan yuhat yang bermaksud dikepung diambil daripada perkataan hata, iaitu memelihara dan meliputi. Daripada kata dasar yang sama, maka lahirlah perkataan haid yang merujuk kepada tembok yang meliputi suatu tempat untuk menjaga dan memelihara apa yang diliputinya dari segenap penjuru. Apabila seseorang diliputi sesuatu, maka mereka tidak dapat bergerak dengan bebas. Kemudian dari sinilah lahirnya makna terkepung yang menjadikan seseorang itu ditawan ataupun dicelakakan. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahawa perkataan Allahu ala ma naqulu wakil yang bermaksud Allah adalah wakil terhadap apa yang kita ucapkan. Yang dikatakan oleh Yaqub mengisyaratkan bahawa Allah menyaksikan setiap ucapan dan tekad kita. Oleh itu, apabila kita memohon sesuatu daripada Allah, Allah akan membantu kita mewujudkannya melalui hukum sebab dan akibat yang melampaui kemampuan kita. Setelah itu, biarlah Allah yang maha mengetahui menilai usaha kita, melaksanakan janji yang teguh lalu memberi balasan atau ganjaran yang sesuai.
dalam situasi menjadikan Allah sebagai wakil atau bertawakal kepada Allah. Manusia dituntut untuk melakukan perkara yang berada dalam kemampuan manusia. Tawakal tidak membawa maksud penyerahan secara mutlak atau total kepada Allah. Akan tetapi ia harus didahului dengan usaha manusia. Perkara ini ada ditekankan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi tentang seorang sahabat yang tidak mengikat untanya. Maka disebabkan itulah orang yang bertawakal perlu berusaha. Tetapi pada masa yang sama, mereka dituntut untuk berserah diri kepada Allah. Mereka perlu melaksanakan kewajipan mereka dan kemudiannya menanti usaha mereka sebagaimana yang dikehendaki dan ditetapkan oleh Allah. Nabi Yaqub AS juga melakukan pelbagai usaha dalam membuat keputusan sama ada ingin mengizinkan Bunyamin pergi atau tidak. Dia terlebih dahulu berbincang, membuat perjanjian serta memerintahkan anak-anaknya agar mereka memasuki pintu yang berbeza-beza apabila tiba di destinasi. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat yang seterusnya. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab turut menyatakan bahawa setelah mendengar desakan anak-anaknya, maka Yaqub akhirnya bersetuju untuk membenarkan anak yang paling muda iaitu Bunyamin untuk pergi. Namun sebelum memberikan keizinan, dia meminta anak-anaknya untuk berjanji kepadanya dan bersumpah atas nama Allah. Maka kesemua 10 orang anak Yaqub bersedia memenuhi permintaan ayahnya, lalu mereka pun memberikan sumpah mereka. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-66 surah Yusuf dengan menyatakan bahawa memandangkan Yaqub masih lagi mempunyai trauma disebabkan kejadian yang berlaku terhadap Yusuf, maka apabila saudara-saudara Yusuf meminta izinnya untuk membawa pergi Bunyamin, dia tidak melepaskannya begitu sahaja. Sebaliknya, dia berkata bahawa dia tidak akan sekali-kali melepaskan Bunyamin pergi bersama anak-anaknya, kecuali setelah mereka berjanji dan menguatkan lagi janji mereka dengan bersumpah atas nama Allah untuk tetap menjaga Bunyamin. Yaqub berkata, kamu harus bersumpah akan membawa kembali Bunyamin, melainkan jika kamu semua binasa dan tiada lagi sesiapa yang boleh kembali dengan selamat. Maka anak-anaknya itu pun berjanji dan bersumpah sebagaimana yang telah pun diminta oleh ayah mereka. Kemudian Yaqub berkata, Allah menjadi saksi atas semua yang kita bicarakan ini. Dialah sebaik-baik pemelihara dan dia pula yang memberi taufik kepada kita untuk menyempurnakan janji. Dengan itu akhirnya Yaqub mengizinkan anak-anaknya membawa Bunyamin ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-66 surah Yusuf dengan tafsiran bahawa bapa mereka berkata dia tidak akan sekali-kali melepaskan Bunyamin pergi bersama mereka sehinggalah mereka berjanji dengan ayahnya satu perjanjian yang teguh, iaitu bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka akan membawanya kembali kepada ayahnya dengan selamat, melainkan jika mereka semua dikepung dan dikalahkan oleh musuh. Apabila mereka memberikan perjanjian yang teguh iaitu dengan bersumpah, maka ayahnya berkata bahawa Allah jualah yang menjadi saksi dan pengawas atas apa yang mereka semua katakan. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-66 surah Yusuf ini menerangkan bahawa Yaqub berkata, tidak sekali-kali aku akan membenarkan dia bersama kamu, melainkan kamu berjanji kepadaku atas nama Allah yang kamu akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung. Ayat ini memberitahu bahawa kamu boleh membawanya. Akan tetapi kamu perlu berjanji terlebih dahulu, demi Allah, dia mesti pulang bersama kamu dengan selamat tanpa sebarang kekurangan. Melainkan jika kamu diserang orang dan dia dirampas daripada tangan kamu, lalu kamu pertahankannya dengan nyawa kamu. Jika kalian sanggup berbuat begitu, barulah ayah akan melepaskannya pergi. Akhirnya, mereka pun sanggup melakukan perjanjian tersebut. Lalu apabila mereka telah memberikan janji mereka, maka ayahnya berkata bahawa Allah menjadi saksi atas apa yang mereka katakan. Ustaz Marwan Hadidi bin Musa melalui kitabnya Tafsir Hidayatul Insan menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-66 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa Yaqub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah
bahawa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung dan datang kepadamu perkara yang bukan dari dirimu sendiri, iaitu perkara yang kamu tidak dapat mengelak dan menolaknya. Maka setelah mereka mengucapkan sumpah, Yakub berkata bahawa Allah adalah saksi terhadap apa yang mereka ucapkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-66 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ini menjelaskan tentang kasih sayang serta kerisauan seorang bapa terhadap anaknya, iaitu kerisauan Nabi Yakub terhadap Bunyamin. Lalu Nabi Yakub meminta anak-anaknya yang lain untuk berjanji serta bersumpah untuk menjaga adik bongsu mereka. Sejak kebelakangan ini terdapat banyak video yang dimuat naik di media sosial yang mempamerkan keeratan hubungan kekeluargaan antara ibu bapa dan juga anak. Ada yang saling memberi hadiah, ada juga yang mengucapkan kata-kata yang baik serta menggembirakan hati. Tidak kurang juga negara kita telah pun acap kali dikejutkan dengan berita yang berduka citakan apabila segelintir daripada kalangan ibu bapa menganiayai anak-anak mereka sendiri. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, terdapat dalam kalangan ibu bapa yang mendera fizikal, mental dan emosi anak-anak. Ada yang melakukan perkara yang tidak senonoh terhadap mereka. Malah ada juga daripada kalangan mereka yang langsung tidak menghiraukan anak-anak. Mereka gemar membuat keputusan yang melibatkan anak-anak dalam keadaan terburu-buru hanya kerana ingin cepat-cepat mengurangkan satu beban dan masalah dalam fikiran. Mereka suka bertindak terburu-buru tanpa terlebih dahulu memikirkan kesan yang bakal timbul daripada perbuatan mereka. Sebagai contoh, apabila seorang anak yang ada pada usia remaja meminta izin untuk keluar bersama rakan-rakannya, ibu bapanya terus memberi izin tanpa bertanyakan perihal anaknya dengan lebih lanjut. Sepatutnya, ibu bapa sewajarnya mengambil tahu perkara ini, bersikap peka dan terlebih dahulu memikirkan beberapa faktor sebelum mengizinkan anaknya keluar, seperti ke manakah anaknya akan pergi, siapakah yang akan keluar bersama anaknya, pada pukul berapakah anaknya akan pulang ke rumah dan sebagainya. Setelah mengambil kira faktor-faktor tersebut, maka barulah ibu bapa boleh membuat keputusan. Lalu seterusnya, bertawakal kepada Allah agar Allah sentiasa menjaga dan memelihara anaknya. Sesungguhnya anak-anak haruslah dijaga dan diasuh dengan baik, serta dibimbing ke arah kebaikan, kerana mereka merupakan amanah daripada Allah. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-66 surah Yusuf ini ialah setiap Muslim hendaklah mengambil pengajaran bahawa kita perlu berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan suatu perkara dan bukannya bertindak terburu-buru. Umat Islam hendaklah saling menjaga keselamatan antara satu sama lain agar tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Sebagai Muslim, kita perlu berusaha terlebih dahulu mengikut kemampuan kita sebelum kita bertawakal dan menyerahkan sesuatu perkara kepada Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.